Percaya atau tidak, ada satu tempat kat dunia ni yang dimiliki oleh dua negara. Boleh pakai dua-dua mata wang dan tak perlu pasport nak bergerak dari satu negara ke satu negara. Ui nah, bestnya. Nah, begini bah. Jawapannya adalah Pulau Sebatik. Pulau Sebatik ni merupakan sebuah pulau yang luar biasa yang dikongsi oleh dua negara iaitu Malaysia dan Indonesia. Terletak dekat sepadan darat antara Sabah dan Kalimantan dekat sebelah timur. Pulau yang unik ni mempunyai sejarah yang menarik. Tapi masalahnya sekarang ni macam mana pula boleh pecah jadi dua ni? Pembahagian Pulau Sebatik berakar umbi daripada perjanjian di antara British dan Belanda suatu ketika dulu dan dibahagikan sama rata selepas kedua-dua negara ini mencapai kemerdekaan. Ini bahagian utara pulau ni terletak di Malaysia, manakala bahagian selatannya berada di bawah kedaulatan Indonesia. Tapi sekarang Pulau Sebatik ditadbir secara bersama oleh Malaysia dan Indonesia. Dari segi populasi, penduduk di sisi Indonesia lebih ramai dengan kira-kira 80,000 penduduk tetap, manakala sisi Malaysia mempunyai lebih kurang 25,000 penduduk. Pulau Sebatik terkenal dengan aktiviti pertanian termasuk penanaman padi, kelapa, kopi, lada hitam dan kelapa sawit selain komuniti nelayan kecil dekat sepanjang pantai. Tapi apa yang best sangat pulau ni? Mari kau, saya mau cerita ni. Meskipun ditadbir oleh dua negara, Pulau Sebatik ni tak ada sempadan rasmi antara wilayah Malaysia dan Indonesia. Tak ada pejabat immigration, tak ada sempadan custom maupun pagar berduri yang memisahkan kedua-dua belah pihak. Penduduk pula bebas bergerak antara kawasan Malaysia dan Indonesia. Selain itu, mata wang rupiah Indonesia dan ringgit Malaysia kedua-duanya diterima dekat pulau ni. Tiga sempadan Indonesia dan Malaysia yang popular di Pulau Sebatik adalah Liang Bunyu, Haji Kuning dan Sungai Pancang. Liang Bunyu ni adalah sempadan yang sering kali digunakan oleh pekerja ladang. Dekat Sungai Pancang pula, kawasan sempadan belah Malaysia masih didiami sebahagian kecil penduduk Indonesia yang sudah lama menetap kat sana. Sampai ada yang tak sedar ni, diorang duduk dekat dalam negara asing. Asu. Haji Kuning pula terkenal dengan rumah dua negara yang pernah tular suatu ketika dulu. Berbanding Malaysia, Indonesia lebih proaktif terhadap rakyatnya di pulau ini. Mereka mengambil berat akan infrastruktur pulau dan mendirikan pelbagai projek pembangunan. Sebagai contoh, Bandar Sen Nyamuk dan Mantikas dibangunkan oleh Indonesia sebagai pusat komuniti sekaligus menyediakan pelbagai perkhidmatan penting kepada penduduk pulau. Manakala bahagian Malaysia yang termasuk dalam Sabah melaksanakan program mini estate untuk membuka 15 buah perkampungan baru bagi memperbaiki keadaan hidup dan meningkatkan bilangan penduduk dekat bahagian utara Pulau Sebatik. Meskipun ada perbincangan mengenai pembinaan tembok fizikal untuk memisahkan kedua-dua wilayah tersebut, tetapi of course lah cadangan ini mendapat kritikan penduduk dekat kedua-dua belah pulau sebab ianya berpotensi mengganggu kehidupan mereka yang dah lama bergaul dan bercampur tinggal kat sana. Kesimpulannya, Pulau Sebatik adalah contoh yang luar biasa di mana dua negara berkongsi sebuah pulau namun tetap menunjukkan kepelbagaian hidup meskipun bersebelahan di sempadan. Nah, beginilah bahkan kita sepatutnya jangan gaduh-gaduh saja. Kita juga baik ni. Kalau korang suka konten-konten macam ni, jangan lupa untuk follow dan repost video ni.